dia tak pakai tudung, berdosa ya, fasik. Tapi kalau dia benci dengan orang yang pakai tudung, murtad. Dia benci. Tambah hak wajib lagi lah. Hak sunat pun kalau kita benci pun boleh dimurtad. Kalau hak wajib tentu lagi teruk. Macam kita hari ni, kita tengok di sekolah hari ni, peraturan sekolah, budak-budak tak wajib pakai tudung, hatta mengaji sekolah agama sekalipun. Dia mengaji sekolah Alawiyah ke, sekolah SMKA ke, kata mak pak dia kata, anak saya nak ngaji sekolah agama ya, pasal nak boleh dua-dua, nak jadi engineer apa boleh, ustazah boleh, tapi tak pakai tudung. Kalau guru besar tu ambil tindakan pada budak-budak tu, salah guru besar. Memang arahan kementerian tidak, tudung tak wajib. Kalau paksa budak, maka guru tu boleh dia ambil tindakan. Tapi kalau anak tuan-tuan tak pakai stokin di sekolah, kenapa? Tu pelik tu, stokin tak pakai kena ambil tindakan. Tak pakai tudung tak apa, hak wajib, sunat wajib. Macam kita tengok kat televisyen pukul 8 malam ni, kota berita hak yang beri salam tu sunat, hak yang pakai tudung tu wajib. Hak beri salam tu haram, tudung tak pakai. Tu orang kata hak wajib, sunat wajib. Tu orang kata tak tahu kelului undang-undang ni. Dia macam kerajaan Tunisia baru ni, dia mengharamkan orang pakai tudung. Tunisia tu kafir, murtad lah kerajaan itu. Hak yang duk kira Amerika dengan London tu, England tak apa, ada muka dia kafir dah, dia tak bagi. Itu padahal dia kafir pun, tapi orang ni, seorang cikgu saman kementerian menang. Cikgu yang pakai purdah, yang saman kementerian pelajaran di England, menang. Dia dapat pampasan balik dan balik bekerja. Walaupun hakim hak bela, lawyer hak bela dia tu kapiang, berkapiang. Dia di sana dia beri gitu kebebasan. Dia kata hak individu seorang-seorang. Tu negeri-negeri barat ni kadang-kadang kita tengok hebat kan. Dia kelebihannya tu, dia sana boleh telanjang pun boleh, purdah pun boleh, pilih mana jalan. Tempat kita pula tak boleh, telanjang boleh, nak pakai purdah tak boleh. Tu pelik sikit. Macam kalau kita tengok orang kata apa, macam di Beirut di sana, bagaimana Hizbullah dia ada rangkaian televisyen sendiri, radio sendiri, masjid dia bebas sebagainya di Beirut. Di Beirut ni terkenal sebagai Paris Timur, pusat pelacuran dulu sebelum perang saudara dulu, orang-orang Arab dulu pakat jembar terkepa tu lah. Mereka anggap pantai di Beirut tu dianggap sebagai pantai Mediterranean yang cantik, tapi tak lawa mana pun. Mereka cantik di kalangan tak cantik lah. Kalau banding dengan pantai kita cantik, orang Arab begitu. Di sana ni bebas. Di sana sebab tu buku-buku ikhwan, buku-buku Syekh Qutub, buku-buku Syekh Hawa, buku-buku Hasan al-Banna yang tak boleh dicetak di Syria, tak boleh dicetak di Mesir, cetak di Beirut. Beirut ni bumi dia bebas. Dia sejak dulu lagi, bukan sejak baru ni, dulu lagi. Bumi dia bumi pertarungan, bumi politik, sahabat politik bebas. Sebab tu Hizbullah nak buat rangkaian radio boleh buat naik. Ikut hang nak buat. Dia pilih di sana. Hang nak telanjang pun boleh, hang nak berjubah pun boleh. Sebab tu orang pilih dua jalan. Maknanya apabila masjid-masjid di sana, surah-surah masjid sana memang bebas. Waktu saya pergi baru ni, Tok Guru Jihadi boleh baca khutbah di sana, di masjid baca khutbah. Lepas tu boleh bercakap dalam televisyen selama sejam bercakap, dunia dengar. Dia cari Menteri Besar Terengganu cakap, mulut bergerak, suara tak keluar, macam orang tua makan sirih, ngap-ngap tu. Di sana ada bebas. Nak cerita sana bebas. Maknanya dia boleh pilih antara dua tadi. Tadi kan. Betul tuan. Macam Tunisia ni,
Dia kerajaan dia Habib Bourguiba dulu pernah menjadi presiden Tunisia dulu. Dia pernah suruh ulama-ulama di Tunisia tu cari hukum fiqh supaya orang bekerja di hari puasa ni tak perlu puasa. Dia suruh cari ustaz dia tu. Masa nak cari hukum hak ada. Apa hukum Pak Syekh? Harus tuan. Maknanya jenis wa anfusana wa anfusini. Memang ada, bukan zakat di Malaysia sana apa dah. Datuk Ismail kamu sebut apa? Ulama usul. Al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Ada sana ada gitu tak? Dia hukum ada. Ni meriba dulu. Memang ada tekan gerakan Islam. Pendakwah-pendakwah masjid dikunci, dan baru ni diarahkan lagi, maknanya masjid tidak boleh orang perempuan tidak dibenarkan untuk makan tudung. Begitu juga dengan macam Kamal Atatürk laknatullahi alaih, samalah itu murtad itu. Kamal Atatürk pun sama juga, bukan zakat orang perempuan yang tak boleh bertudung. Orang lelaki naik pun bila semayang di sana, kepiahnya dia boleh pakai dalam masjid dia. Lepas semayang automatik nak simpan. Itu Kamal Atatürk punya peninggalan di Turki. Ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada amalan yang macam tu dibenci, menyampah dengan Islam, murtad. Ataupun seperti mana puak-puak black metal, yang dia sepak Quran, dia terajang Quran, dia kencing Quran, itu murtad. Itu juga tergolong di kalangan orang yang murtad. Itu dari segi buatan begitu. Yang ketiga, dari segi perkataan, ucapan yang disebut dengan mulut dia, ucapan yang disebut juga dianggap sebagai ma'ulima minad din bidarurah. Maknanya ucapan yang dia ucapkan tadi, yang disebutkan tadi, benda yang well known, benda yang ma'ruf, diketahui oleh semua orang. Seperti dia mengatakan, kalau undang-undang Islam dilaksanakan dalam negara kita Malaysia, maka boleh menjadi huru-hara. Murtad. Dia kata, kalau kita laksanakan hukum Quran boleh membawa kepada zaman unta mundur. Murtad. Dia kata di mulut dia kata, kalau kita buat hukum potong tangan menyebabkan habis orang kudung tangan, busuk habis Pekan Kangap, busuk habis Kuala Lumpur. Murtad. Itu dia hina dalam bentuk lafaz, ucapan yang dia sebut tadi. Ini yang boleh menjadi murtad dengan 3 cara yang secara unofficial, yang secara tidak resmi, yang tak perlu isi borang, tak perlu pergi declare isytihar di mahkamah, tak perlu pergi Jabatan Pendaftaran Negara untuk nak tukar nama, tak perlu. Itu hak yang resmi. Hak yang tak resmi, ni hak resmi pula. Hak resminya yang macam Datuk Mufti Harus Sani, Mufti Kerajaan Negeri Perak, yang disebut, dia kata ada 250,000 orang murtad, dan dia bertanggungjawab terhadap ucapan yang disebut. Walaupun menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdullah Mat Zaid, yang dia kata tak betul fakta tu. Siapa dia? Dia mufti, saya menteri. Bukan nak bergaduh bodoh semua tu. Dia pula nak bela orang. Takkan orang tak tahu murtad yang berlaku teruk. 250,000 orang. Antara beberapa kes yang saya sempat catat sini, ini hak cara resmi jadi murtad ni.
Tina Kamarudin.